Pendidikan Islam tahun 6 bersama saya Ustazah Siti. Pelajaran 13, bidang ibadah. Solatlah sebelum kamu disolatkan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan pengertian dan hukum solat jenazah dengan betul, menghafaz bacaan dalam solat jenazah dengan betul, dan menyenaraikan cara melaksanakan solat jenazah dengan betul. Solat jenazah. Pengertian solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Hukum melakukan solat jenazah fardu kifayah. Kelainan solat jenazah daripada solat biasa, tiada rukuk dan sujud. Okey, seterusnya, bilangan takbir dalam solat jenazah 4 kali takbir. Okey, bilangan takbir dalam solat jenazah ada 4. Okey, seterusnya, panduan solat jenazah. Bagaimana anak-anak ingin mengerjakan solat jenazah? Okey, anak-anak dengar dan perhatikan apa yang Ustazah ingin jelaskan di sini. Okey, panduan solat jenazah. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Solat jenazah, anak-anak perlu berdiri bagi yang mampu. Okey, seterusnya, yang kedua, berniat dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram. Ya, selepas anak-anak berdiri, anak-anak berniat di dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram. Okey, yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Okey, selepas anak-anak mengangkat takbiratul ihram, anak-anak perlu membaca Al-Fatihah. Okey, selepas itu yang keempat, anak-anak perlu mengangkat takbir yang kedua. Selepas anak-anak membaca Al-Fatihah, anak-anak angkat takbir yang kedua. Okey, seterusnya yang kelima, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, selawat ini anak-anak baca selepas anak-anak mengangkat takbir yang kedua. Selepas anak-anak membaca selawat yang keenam, anak-anak mengangkat takbir yang ketiga. Okey, selepas membaca selawat, anak-anak angkat pula takbir yang ketiga. Okey, seterusnya yang ketujuh, berdoa untuk jenazah. Selepas anak-anak mengangkat takbir yang ketiga, anak-anak perlu membaca doa untuk jenazah. Okey, seterusnya yang ke-8, takbir yang keempat. Okey, yang ke-8, anak-anak perlu mengangkat takbir yang keempat selepas membaca doa tadi tu. Okey. Selepas membaca doa, anak-anak mengangkat takbir yang keempat. Seterusnya yang ke-9, anak-anak berdoa lagi untuk jenazah. Okey, selepas takbir yang keempat tadi, takbir yang terakhir dalam solat jenazah, anak-anak membaca doa yang terakhir ni, doa untuk jenazah. Okey, seterusnya
Anak-anak terus memberi salam. Anak-anak terus memberi salam. Okey, sebab dalam solat jenazah kita tak ada rukuk dan kita tak ada sujud. Okey, kita cuma ada 4 kali takbir. 4 kali takbir. Ustazah ulang. Dalam solat jenazah kita cuma ada 4 kali takbir. Solat jenazah tiada rukuk dan tiada sujud. Berikut ialah niat solat jenazah bagi mayat lelaki dan mayat perempuan. Anak-anak dengar dengan betul bagaimana niat solat jenazah untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Okey, Ustazah baca niat solat jenazah untuk mayat lelaki. Anak-anak dengar dan ikut bersama dengan Ustazah. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya Ustazah baca niat solat jenazah untuk mayat perempuan. Anak-anak dengar dan ikut bersama. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Ustazah ulang lagi sekali. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Perbezaan untuk kedua-dua niat tersebut ialah untuk lelaki kita menggunakan perkataan hadza, manakala untuk perempuan kita menggunakan hadhihi. Ya, Ustazah sebut untuk mayat lelaki ialah hadzal mayyiti, manakala untuk mayat perempuan kita menggunakan hadhil mayyitati. Niat solat jenazah untuk mayat kanak-kanak lelaki dan mayat kanak-kanak perempuan. Anak-anak dengar, Ustazah akan bacakan niat solat jenazah untuk mayat kanak-kanak lelaki. Usolli ala hadzal mayyitit tifli arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini, 4 takbir fardu kifayah
mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ustazah ulang, niat solat jenazah untuk mayat kanak-kanak lelaki. Usalli ala hadzal mayyit tifli arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, Ustazah akan bacakan pula niat solat jenazah untuk mayat kanak-kanak perempuan. Anak-anak dengar. Usalli ala hazihil mayyitati tiflati arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ustazah ulang. Usalli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, perbezaan untuk bacaan niat solat jenazah untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan juga menggunakan perkataan hadza untuk lelaki, hazihi untuk perempuan. Okey, seterusnya. Berikut ialah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca selepas takbir yang kedua. Anak-anak dengar dan ikut bersama Ustazah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang bermaksud, Ya Allah, Ya Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tambahkanlah kemuliaannya dan limpahkanlah rahmat kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ialah doa untuk jenazah selepas takbir yang ketiga. Anak-anak dengar, kerana doa untuk jenazah lelaki dan perempuan berbeza pada sebutan hu untuk lelaki dan ha untuk perempuan. Anak-anak dengar, Ustazah akan bacakan doa untuk jenazah lelaki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustazah ulang, doa untuk jenazah lelaki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, seterusnya doa untuk jenazah perempuan. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Ustazah ulang doa untuk jenazah perempuan. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosanya, limpahkanlah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah segala kesalahannya. Manakala ini adalah doa untuk jenazah selepas takbir yang keempat. Anak-anak dengar dan ikut. Pun berbeza. Untuk lelaki kita akan sebut hu dan untuk perempuan kita akan sebut ha. Okey, Ustazah akan ulang doa untuk jenazah lelaki. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ustazah ulang lagi doa untuk jenazah lelaki. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Manakala doa untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ustazah ulang, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hampakan kami daripada mendapat pahala menyembahyangkannya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan si mati. Kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah. Anak-anak perhatikan, ini adalah gambar jenazah lelaki. Ya, perhatikan kedudukan imam dan jenazah. Ya, kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah. Okey. Kita letakkan kepalanya di sebelah kiri imam dengan bahagian badannya di sebelah kanan imam, manakala imam berdiri di bahagian kepalanya. Perhatikan gambar, lihat kepada anak panah. Okey, ini adalah kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah bagi jenazah lelaki. Okey. Kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah perempuan dan khunsa. Okey, anak-anak perhatikan gambar tersebut. Okey, kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah perempuan dan khunsa, letakkan kepalanya di sebelah kanan imam, manakala imam berdiri di bahagian punggungnya. Anak-anak lihat anak panah yang ustazah telah lukiskan di situ. Okey, imam berdiri di bahagian punggungnya. Okey, kepalanya di sebelah kanan imam.
Ini adalah kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah bagi jenazah perempuan dan khunsa. Okey. Baiklah, nilai yang kita perolehi dalam tajuk kita hari ini ialah mestilah mengingati mati. Kerana mengingati mati merupakan satu ibadah. Rumusan bagi tajuk kita pada hari ini ialah umat Islam dituntut melaksanakan solat jenazah kerana solat ini merupakan tanggungjawab Muslim yang hidup terhadap Muslim yang meninggal dunia. Amalan ini dapat melahirkan rasa keinsafan dalam diri kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like and share. Disediakan oleh Ustazah Siti Normazidah binti Awang, Sekolah Kebangsaan Simpang Renggang.